Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah. Persoalan seterusnya mengenai solat tarawih. Ada yang bertanya, bagaimana sebenarnya tata cara mendirikan solat tarawih? Ada yang bertanya ada yang mengatakan, saya tak tahu mendirikan solat tarawih kerana saya tidak memahami ataupun tak mengetahui zikir-zikir yang perlu dibaca di antara 2 rakaat dan 2 rakaat seterusnya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin memberi satu cara yang ringkas mengenai tata cara solat tarawih. Beberapa perkara yang harus kita renungkan. Pertama, apabila seseorang itu hendak mendirikan solat tarawih, hendaklah dia pastikan solat tarawih itu didirikan selepas beliau itu mendirikan solat isyak. Dia kena tunaikan solat isyak dahulu. Dan sebaiknya kalau dapat, tunaikanlah solat isyak dengan cara berjemaah. Kerana barang siapa mendirikan solat isyak berjemaah, seolah-olah dia mendirikan solat setengah malam. Jadi ganjaran itu besar. Jangan elakkan daripada mendapat ataupun daripada mendirikan solat isyak dengan cara berjemaah. Baik, selepas kita tunaikan solat isyak berjemaah, atau katakan kita seorang diri dalam rumah kita, baik, kita mendirikan solat isyak sendiri. Selepas solat isyak, kalau kita nak tunaikan solat ba'diyah isyak, silakan. Selepas itu, baru kita nak tunaikan solat tarawih. Persoalan, bagaimana hendak kita tunaikan solat tarawih dan bagaimana nak niat? Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, seperti dalam bab niat yang telah kita kupaskan sebelum ini dalam bab solat yang wajib, ianya sama. Secara ringkas, dalam Islam tidak dituntut untuk kita membaca niat di dalam bahasa Arab. Tak perlu, tak dituntut, bukan menjadi satu kewajipan. Maksudnya bukan menjadi satu rukun untuk seseorang itu membaca niat dalam bahasa Arab, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Contoh, kalau dia tidak tahu dalam bahasa Arab bagaimana nak sebutkan solat tarawih, dia boleh membacanya dalam bahasa Melayu. Dia boleh membaca niat tadi dalam bahasa Cina, bahasa niat tadi dalam bahasa Inggeris atau sebagainya. Bahkan kalau dia tak melafazkan niat sekalipun, maka solat tarawih tadi tetap sah. Seperti mana saya sebutkan, perkara ini boleh kita bincangkan atau boleh kita lihat perbincangan-perbincangan yang lalu dalam bab niat. Jadi kalau sekiranya ringkaskan cerita, apa yang dia boleh katakan? Sengaja aku tunaikan solat tarawih kerana Allah. Diperbolehkan. Selepas itu didirikan solat tarawih 2 rakaat, Allahu Akbar. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, apakah surah yang nak dibaca ketika solat tarawih? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, di sana tiada satu surah khas yang wajib dibaca pada solat tarawih kecuali suratul Fatihah. Dengan erti kata yang lain, solat tarawih itu boleh didirikan dengan cara seperti mana beliau itu solat yang lain. Selepas takbiratul ihram, lalu beliau itu membaca doa iftitah. Doa iftitah dengan doa iftitah yang masyhur yang sering kali kita baca. Lepas baca doa iftitah, dia kemudian membaca suratul Fatihah. Doa iftitah tu apa? Yang kita baca Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa iftitah. Doa iftitah pun sunat. Digalakkan membaca. Orang yang tak sempat baca, solatnya tetap sah. Jadi selepas takbiratul ihram, dia baca doa iftitah. Lepas baca doa iftitah, dia baca suratul Fatihah. Lepas baca suratul Fatihah, dia boleh baca surah apa yang dia nak baca. Sama ada dia nak mulakan dengan surah Alhaakumut Takatsur, atau dia nak baca surah Li'ila fi Quraisy, atau dia nak baca Qul ya ayyuhal kafirun, atau dia nak baca Qul ya ayyuhal kaf, atau dia nak baca Qul a'udzu birabbil falaq. Silakan. Jadi selepas dia baca Fatihah, dia baca surah, kemudian dia rukuk. Allahu Akbar, rukuk. Kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, lalu dia sempurnakan rakaat tersebut seperti biasa. Selepas itu dia bangkit pada rakaat kedua. Apabila dia bangkit rakaat kedua, dia mulakan dengan membaca suratul Fatihah dan membaca satu lagi surah. Surah apa nak baca, dia boleh membaca apa juga surah yang dia hafal. Kemudian dia sempurnakan solat itu seperti mana solat 2 rakaat yang biasa, lalu dia memberi salam. Selepas memberi salam, kemudian dia boleh beristighfar, katakan Astaghfirullah, Astaghfirullah sendiri. Kemudian dia bangkit, tunaikan solat lagi 2 rakaat.
Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam solat tarawih sebenarnya, tiada surah yang khusus, yang wajib dia baca. Di mana kalau tak baca, tak sah solat tarawihnya? Jawapannya tak ada. Dia baca suratul Fatihah, lepas tu dia boleh memilih apa juga surah yang dia nak baca. Kemudian pada rakaat ataupun pada selepas dia tunaikan solat 2 rakaat, dia tunaikan solat lagi 2 rakaat. Begitu juga halnya, tiada surah yang khusus yang wajib dia baca selain daripada suratul Fatihah. Dia boleh baca apa juga surah yang dia hafal. Kalau seseorang itu tak hafal surah, banyak surah, dia nak baca inna a'tainakal kautsar pun diperbolehkan. Kalau dia nak baca inna a'tainakal kautsar, kemudian pendek sangat ustaz, maka dia boleh baca inna a'tainakal kautsar tadi 10 kali. Silakan. Dia nak baca qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama 10 kali, kemudian pada rakaat kedua qul huwallahu ahad 10 kali. Silakan. Rakaat ketiga dan rakaat keempat, apabila bangkit semula, dia baca qul ya ayyuhal kafirun 10 kali, qul huwallahu ahad 10 kali. Diperbolehkan. Kenapa dia buat demikian? Kerana dia tak hafal banyak surah. Dia tak hafal surah-surah yang panjang. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah seberapa yang kalian termampu. Ada pula bertanya, Ustaz, saya tak memahami apabila saya tunaikan solat di masjid, nanti selepas katakan rakaat ke-8 atau pada rakaat-rakaat tertentu, Pak Bilal kita tu akan melaungkan sebahagian zikir ataupun membaca Khalifatul Awal, Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya. Jadi saya tak faham dalam perkara ini. Para jemaah yang dirahmati Allah, seperti mana banyak diterangkan oleh para asatizah kita, bahawasanya bacaan-bacaan itu semuanya tidak wajib dan semuanya itu tak ada kena-mengena di dalam masalah solat tarawih. Barang siapa yang tak baca Khalifatul Awal, Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya, atau zikir-zikir di antara solat tarawih tadi, solatnya tetap sah. Tak ada satu ulama pun yang mengatakan bacaan-bacaan itu adalah rukun. Bacaan-bacaan itu mesti dibaca, kalau tidak solat tarawihnya tak sah. Tak ada. Bahkan kalau kita ikut sunnah Nabi SAW sendiri pun, di zaman Nabi SAW, Rasulullah dan para sahabat pun tidak melaungkan Khalifatul Awal, Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya. Kerana pada zaman Nabi SAW, Rasulullah masih ada. Abu Bakar belum dilantik menjadi Khalifatul Awal, khalifah yang pertama. Umar belum dilantik menjadi khalifah kedua. Uthman belum dilantik menjadi khalifah ketiga, dan Umar atau Sayyidina Ali belum dilantik menjadi khalifah yang keempat. Bagaimana mereka melaungkan nama-nama khalifah-khalifah tersebut? Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang ingin saya tekan di sini, apa yang ingin saya tekankan di sini adalah janganlah kita menjadikan perkara-perkara sebegini menghambat kita daripada mendirikan solat tarawih. Atau jangan kita menjadikan perkara-perkara begini menjadikan kita bimbang, takut, tak biasa, takut tak sah. Kerana seperti mana saya katakan, saya ulangi, tiada zikir atau tiada lafaz-lafaz tertentu yang seringkali dibaca dalam solat tarawih yang kita tunaikan di masjid yang ianya satu kewajipan, rukun, tak buat tak sah. Tak ada. Bahkan solat tarawih ini adalah ibarat kita mendirikan solat 2 rakaat. Kita pernah tunaikan solat tahiyatul masjid tak? Kita tunaikan solat qabliyah subuh. Kita tunaikan solat sunat 2 rakaat. Begitulah tata cara solat tarawih. Sama. Tiada bezanya. Yang mungkin lebih baik adalah kalau dapat, saya sarankan kita solat dengan panjangkan sedikit. Lamakan sikit berdiri. Lamakan sikit rukuk. Tak semestinya kita baca Subhan Rabbiyal Azim 3 kali. Kita boleh baca 7 kali. Kita boleh baca 10 kali. Kemudian Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah. Kemudian kita sujud. Kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Tak semestinya kita baca 3 kali. Kita boleh baca 7 kali. Bahkan kita boleh baca lebih daripada itu. 10 atau kita baca sampai tak terkira. Agar kita dapat kekhusyukan. Terutama sekali kalau kita mendirikan solat dengan sendirian. Ketika sujud, kita lamakan sujud. Kita berdoa di dalam sujud.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawasanya seorang hamba itu sangat dekat kepada Rabb-nya, kepada Tuhan ketika disujud, ketika beliau itu sujud. Fa'akthiru fiha min ad-du'a, maka perbanyakkanlah di dalamnya berdoa. Maka berdoalah ketika sujud. Titiskanlah air mata. Jadi solat tarawih kita ini bukan hanya solat yang di mana kita nak mempercepatkannya untuk dapat bilangan 8 atau 20 rakaat, tetapi seseorang yang solat 8 rakaat dengan sempurna, dengan khusyuk, menitiskan air mata, penuh penghayatan, lebih baik daripada yang mendirikan 20 rakaat yang tak khusyuk atau kelang kabut. Bahkan seorang yang tunaikan 4 rakaat dengan sempurna, khusyuk, lama sujudnya, penuh penghayatan, menitiskan air mata, lebih baik daripada beliau menunaikan 8 rakaat kalau ianya setakat nak tunaikan dengan pantas, penuh yang dengan tidak ada penghayatan dan sebagainya. Secara rumusan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita berada pada bulan Ramadan. Marilah kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan amalan soleh. Dengan solat isyak, kemudian kita solat tarawih. Solat tarawih itu dikira sebagai qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan Ramadan itu dengan amalan soleh, solat tarawih, dengan solat malam, zikrullah, dengan baca Quran. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan kerana beriman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Nescaya diampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Maka dari itu, para jemaah yang dirahmati Allah, moga-moga kita dapat melaksanakan solat tarawih tadi dengan sempurna, dan apa yang boleh kita lakukan, katakan kita nak tunaikan solat sendirian kerana kita sendiri di rumah, silakan solat dengan sempurna, dengan khusyuk. Kalau kita solat beramai-ramai dengan family, katakan, mungkin saya boleh galakkan kita bergilir-gilir menjadi imam. Tak semestinya yang menjadi imam itu adalah bapanya atau datuknya yang tertua. Mungkin yang solat isyak, biar bapa atau datuknya yang menjadi imam. Kemudian solat tarawih yang lain, 2 rakaat pertama, anaknya yang pertama, 2 rakaat kedua, anaknya yang kedua, atau sebagainya, untuk memberi peluang untuk mereka membiasa-biasakan menjadi imam. Kalau mereka ada buat silap, salah ketika solat tadi, tak mengapa, kerana ini adalah solat sunat dan tujuannya adalah untuk membiasakan mereka. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima akan puasa-puasa kita, solat-solat kita dan amalan soleh kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan setiap satu daripada kita daripada api nerakanya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.